Tiba-tiba minta maaf. Inilah recycle orang PAS, tuan-tuan. Dia punya recycle, fitnah, kutuk, maki, caci. Lepas itu minta maaf, tuan-tuan. Kalau hidup boleh minta maaf, tak apa. Ditakdirkan saya mati dulu atau orang yang difitnah tu mati dulu, tak sempat minta maaf, ya begitu. Macam mana? Ni kita nak cerita. Sanusi mohon ampun pada Sultan Selangor. Dakwa ucapan diputar belit. Poi! Ucapan apa yang dia putar belit, yang kau putar belit tak benda? Apa ucapan kau yang diputar belit? Bang, kalau kau cerita, ni zaman dulu tak ada video, zaman dulu tak ada tak ada orang kat depan mata kita, bolehlah kita nak sembang. Yang ini kita ada video dia, tuan-tuan. Kita dengar sendiri dengan telinga. Nak diputar belit apa benda? Tuan-tuan, dia macam ni lah kan. Ni budak jenis, dia punya sembang tu babi boleh terbang. Dia punya sembang tu babi boleh terbang. Tapi bila dah ada depan mata dia punya gebang, tak ada. Kalau kau rasa kau betul apa yang kau pertahankan, kau perjuangkan, kau nak takut apa hal? Hari tu bukan main kau punya sembang Apa dia kata, tak cukup inci lah, salo galo lah, Sultan Selangor salah pilih lah. Ni punya sembang Lepas tu apa komplot konon dengan Elizabeth Tan nak menunjukkan dia bukannya kaki liwat lah. Siapa yang sembang macam tu? Kami belum bodoh lagi Kami bukan tak ada telinga lagi Kami ada video itu Tiba-tiba hari ni, maafkan aku setulus hatimu. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi memohon ampun dan maaf kepada Sultan Selangor berhubung kenyataan baru-baru ini yang didakwa menghina baginda. Pemimpin PAS itu bagaimanapun mendakwa kenyataan diputar belit oleh musuh politiknya. Kenapa tak sebut Iswardi kat situ? Dalam satu kenyataan disiar dalam Facebook, Sanusi berkata permohonan maaf itu disampaikan melalui warkah yang dihantar kepada Istana Selangor dan dibaca oleh baginda semalam. Sebaik mengetahui ucapan saya telah dispin, diputar belit oleh ejen-ejen Pakatan Harapan. Kita ejen, kita sekarang ejen up dah bukan saya terus lah, ejen dah. Ejen. Naik taraf. Saya telah mengutuskan warkah ke hadapan Duli Sultan Selangor untuk menjelaskan konteks maksud sebenar dan medan yang tersangkut daripada ucapan yang sengaja diputar belit itu. Warkah itu didahului dengan merafak sembah bla bla bla. Malah aku nak baca. Tuan-tuan, apa kata Azlina? Saya nak baca kenyataan Azlina. Azlina kata apa? Okey, sebelum Azlina kata, ni saya nak bawa kenyataan laporan polis yang dibuat oleh Ahli Dewan Diraja Selangor diwakili Tan Sri Amrin Buang, Datuk Emran Kadir, Datuk Muhammad Kusrin Munawi dan Datuk Muhammad Zawawi Saleh terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi yang didakwa mengeluarkan kenyataan yang menghina Sultan Selangor di Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam. Baik. Apa kenyataan apa orang kata yang ditulis yang dibalas oleh Menteri Undang-Undang kita, tuan-tuan. Apa kata Menteri Undang-Undang? Permohonan maaf tidak selesaikan kesalahan hina raja, Azalina kata. Jangan kau ingat kau boleh minta maaf kau lepas. Aku pun tengah bicara sekarang ni Kau ingat kau seorang boleh lepas. Baik, tak selesai, tuan-tuan. Takbir. Tuan-tuan, kita kena ingat Nusi kena ingat perempuan tak pernah salah. Ingat tu, perempuan tak pernah salah. Kau jangan. Baik, tuan-tuan. Ini yang dia kena. Ini kena sekarang ini dan dia akan kena. Cuma persoalan dia, kalau dia kena ini, adakah PAS akan meletakkan dia sebagai calon selepas ini? Itu persoalan. Adakah PAS akan meletakkan calon selepas ini? Ditambah pula dengan skandal baru. Terlalu banyak skandal ini, tuan-tuan. Saya baca dokumen yang disebarkan oleh Malaysia Forward. Saya bawa dokumen yang disebarkan oleh Malaysia Forward. Baru-baru ini mendedahkan juga Sanusi juga terlibat dengan persokongan bagi mendapatkan PAS lawatan ikhtisas bagi tenaga kerja teknikal, pengurusan dan profesional daripada China untuk kerja-kerja penjelajahan dan penyediaan awal pemasangan infrastruktur galian mineral di negeri Kedah, REE. Dia nak bawa pekerja daripada China datang ke Malaysia minta PAS. Dia minta kat siapa pada masa itu? Hamzah Zainuddin dia minta, tuan-tuan. Kita kena ingat apa yang berlaku dekat Kedah. 52 lelaki ditahan peneroka nadi bumi secara haram di Kedah, termasuk di tempat di mana beliau menjadi adun di dun tersebut.
kita kena ingat juga kenyataan Fadilah mengatakan 60 lombong haram dikesan di mana majoritinya berada di dalam negeri Kedah. Lombong apa? Lombong REE. Dalam satu kenyataan lain, lombong haram macam kubu perang dekat Kedah, dekat Sik Kedah tuan-tuan, macam kubu perang. Inilah dia kononnya bangsa dan negara, tetapi dia dok tuduh abang dia pergi lawan dengan you tuan-tuan. You lah sangat. UNI. Rumah juta-juta. Sekarang pergi siasat. Rumah juta-juta itu datang daripada mana? Adakah datang daripada tempat sesuatu? Adakah datang daripada projek-projek tertentu? Adakah ini juga yang saya nak bawa juga tuan-tuan? Malam ini Sanusi lagi banyak cerita. Banyak betul cerita Sanusi ni tuan-tuan. Cerita apa cerita Sanusi? Ni saya nak bawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri KDN berkenaan dengan Sanusi. Okey. Saya nak buat cerita ni, Menteri KDN kata apa. Okey, kita mainkan kenyataan ini. Sekejap. Sebelum itu, ada satu kenyataan saya akan dedahkan. Menteri KDN kata, share dulu. Saya akan mulai hari ini, akan mula mendedahkan satu persatu. Saya politik pun lama, belum pernah jumpa lagi watak macam ini. Belum pernah. Ini watak yang luar biasa. Ya, barangkali beliau terbawa-bawa kerana dikatakan beliau sangat popular. Orang Kedah suka. Jadi membawa pada tahap bahawa dia percaya he can do no wrong. Ya, dia dah sampai tahap itu. Ya, naik saja pentas politik, tak langsung mempamerkan akhlak seorang Muslim. Tak ada langsung. Saya fikir dia perlu tumpukan kepada menguruskan negeri sebelum ini. Ya, saya akan mulai hari ini, akan mula mendedahkan satu persatu. Tapi saya tidak akan menyerang peribadi dia. Saya akan sebut bagaimana lemahnya pengurusan keuangan kerajaan negeri Kedah. Misalnya, ya, lemahnya tahap mana? Lemah sehingga peruntukan duit maris yang sepatutnya mengikut perlembagaan dan mengikut undang-undang hanya boleh menjalankan aktiviti menyelenggara jalan raya seluruh negeri Kedah. Nilai jumlahnya 1.6 bilion. Tapi apa yang Menteri Besar Sanusi buat? Ya, dia gunakan duit maris itu untuk tujuan pembangunan yang menyalahi semua tata kelola kewangan kerajaan, yang bercanggah dengan maksud duit maris itu seperti mana yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, sebab dia pemberian wajib Kerajaan Persekutuan. Dan akibatnya audit negara, Ketua Audit Negara menegur kecacatan dari segi pengurusan kewangan. Ya, dan biasanya negeri yang mengamalkan perkara seperti ini adalah kerana kutipan hasilnya sangat kecil. Ya, kutipan hasil kecil kerana dia bermain politik, dia tak memerintah negeri. Ya, dia bermain politik. Jadi hasilnya sekitar 470-an juta. Ya, tapi bila dia menerima dana maris peruntukan tetap mengikut perlembagaan oleh Kerajaan Persekutuan yang berjumlah 1.6 bilion, dia malah menggunakan sebahagian duit itu untuk tujuan pembangunan, sepatutnya penyelenggaraan jalan raya. Ya, dan kerana itu Ketua Audit Negara tegur, kalau dari segi pentadbiran kewangan, pegawai kerajaan patut dikenakan surcharge. Ya, dan kerana itu dia telah meminta dengan Menteri Kewangan supaya Kerajaan Kedah dibenarkan untuk memindahkan duit maris kepada akaun pembangunan. Dan kesemua ulasan oleh penasihat undang-undang, ya, termasuk penasihat undang-undang negeri, mengatakan perkara itu tidak boleh berlaku, tidak boleh dilakukan. Itu isu governance. Dia pemimpin parti Islam, dia patut tahu tata kelola yang betul. Ada negara ni ada disiplin dalam menguruskan. Dan biasanya negeri yang buat begini adalah kerana hasil dia kecil. Maris ni adalah duit yang disalurkan secara wajib oleh Kerajaan Persekutuan untuk pembangunan, antara lainnya jalan raya. Bukan untuk pembangunan yang development biasa. Development tu ada lain, yang mana kerajaan negeri itu dia development lain. Nah, pembangunan ni ada dua. Satu bantuan daripada federal dan satu bantuan dana daripada kerajaan negeri. Tuduhan yang ataupun laporan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara, di mana Kedah sekarang ini menghadapi masalah di mana apa yang berlaku, duit maris itu yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk tujuan pembangunan spesifik kepada lebuh raya, jalan raya telah digunakan. Dia okey,
apa ramai yang tak tahu, negeri dia ada jalan federal, dia ada jalan negeri ya. Dia ada jalan federal, dia ada jalan negeri. Semua negeri ada. Kan? Federal highway ataupun federal road, dan dia ada state road. State road dana datang daripada negeri. Federal road dana datang daripada federal. Now, isu dia 1.6 bilion ini dikatakan telah digunakan untuk pembangunan lain. Dikatakan digunakan untuk pembangunan di tempat lain. Isunya adalah itu adalah salah daripada segi tata kelola, governance, kata Parti Islam. So hari ini Sanusi jawab. Dia kata dia dah cek, tak ada salah, tak ada masalah. Dengar cerita dia nak saman pula Saifuddin. Saman lah, tak ada masalah. Saman, tak ada masalah. Tetapi apa yang audit tu tegur? Audit tu tegur, dia audit ni tuan-tuan. Dia dah pergi, dia dah cek, dia dah semak. Sebab itu dia buat laporan. So, dia memang, kalau kita tengok, tak salah. Daripada segi undang-undang, bukanlah satu kesalahan undang-undang. Tetapi dia salah daripada segi tata kelola. Dia salah daripada segi governance. Salah daripada segi pentadbiran. Menunjukkan apa? Selama Sanusi memerintah, dia tak berjaya pun membawa pelaburan yang terlalu banyak. Geng-geng Walaon, geng-geng Seluang duk kutuklah Anwar Ibrahim, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, tak bawa pembangunan, dia kata kan. Tak membawa pembangunan, tetapi hakikatnya di negeri Kedah tu sendiri, di negeri Kelantan itu sendiri telah gagal membawa pembangunan yang sepatutnya sewajarnya. Rafizi kata tadi nak selesai masalah air 1.5 bilion sahaja, satu loji sahaja. Tetapi dia minta sampai 8, tuan-tuan. Sampai 8 bilion, 5 loji. Apa tujuannya? Dia kata, kami cubalah, kod-kod lah dapat. Di manakah rasa malu muka kamu? Dekat federal kamu kutuk Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli kata macam-macam. Tapi bila bab benda macam tu, engkau punya lipat boleh tahan. Engkau punya main boleh tahan. Dekat mana engkau punya integriti? Dekat mana engkau punya, apa orang kata, rasa malu terhadap duit rakyat yang kamu nak gunakan? Duit rakyat yang kamu nak gunakan, di manakah integriti dan di manakah perkara tersebut boleh berlaku dan bakal?